sebagai penutup. Masa dah habis ya. Kan, pukul 12 minit dah. Okey, 12 minit. Banyak lagi ni. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Ada lebih kurang 14 tanda-tanda besar yang sedang berlaku dan akan berlaku. Jadi buku ini balik sambung baca semula. Kemudian saya minta cuba kita tengok selepas tu. Bab yang ketiga, bab yang penting. Pesanan akhir zaman oleh Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Masya Allah. Sebenarnya saya target tadi nak baca tapi tak sempat ya. Dalam bab yang ketiga ini adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah Dajjal yang disebutkan tadi. Ataupun fitnah akhir zaman. Iaitu merujuk kepada satu hadis yang dinamakan hadis Jibril. Hadis yang mana Rasulullah sedang duduk kemudian malaikat Jibril. Kalau kita fahami tentang hadis ini, inilah di antara benteng pertahanan kita untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal. Kemudian cuba kita belek lagi. Hari ni kalau tak dapat habis baca, habis belek pun jadi ya. Okey, belek. Okey. Bagaimana merawat penyakit musibah yang sekian-sekian. Okey, buka pula kita tengok muka surat 37. Cuba cari muka surat 36, muka surat 37. Bab yang keempat. Muka surat 37, bab yang keempat. Okey, cuba kita tengok apa yang ditulis dalam kitab ini. Pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam akhir zaman. Okey. Jadi tadi kita baca tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Apa yang boleh kita buat seterusnya adalah tolong baca bab yang keempat ini. Apakah pesanan Nabi Muhammad khusus untuk umat akhir zaman? Apa yang perlu kita buat? Okey, seterusnya belek lagi tengok bab yang seterusnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalaulah kita ni sempat baca semua ni sangat bagus. Bab yang kelima iaitu Al-Quran sebagai penawar bencana media sosial di akhir zaman. Al-Quran adalah penawar bencana media sosial di akhir zaman. Antara ujian berat, tak kira muda ke, tua ke, remaja purba ke, telefon ni, media ni menjadi ancaman yang paling berat di akhir zaman. Bila sebut pasal Al-Quran, ibu-ibu sekalian, Al-Quran bila jatuh kepada seorang malaikat, malaikat itu jadi sebaik-baik malaikat. Malaikat apa? Ketua para malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Dia jadi ketua para malaikat. Al-Quran bila jatuh kepada seorang nabi, dia diangkat sebagai sebaik-baik nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bila jatuh kepada suatu bulan, bulan itu diangkat menjadi sebaik-baik bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Al-Quran bila jatuh kepada satu malam, malam itu diangkat menjadi sebaik-baik malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Al-Quran bila jatuh kepada seorang manusia, manusia itu akan jadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita tak mampu nak mengajar Al-Quran, kita kena ada niat belajar Al-Quran sampai mati. Bukan sampai ketika kita cakap, saya dah belajar mengata-kata dah banyak guru dah lama dah belajar Al-Quran ni. Belajar Al-Quran syaratnya bukan berapa banyak. Bahkan kalau ada PhD dalam bidang Al-Quran sekalipun, Al-Quran perlu belajar sampai mati. Pergi kelas tajwid, pergi kelas-kelas Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sehinggalah kita mati dalam menjadi sebagai orang yang terbaik, iaitu belajar Al-Quran. Al-Quran kalau jatuh kepada sebuah keluarga, semua mencintai Al-Quran. Sekurang-kurangnya sebelum tidur wajib berkumpul sebuah keluarga. Pagi sibuk kadang, yang ni pergi kerja, yang ni dah nak pergi sekolah, betul tak? Wahai para muslimin muslimat sekalian, semua ada ibu ayah anak-anak ni, sekurang-kurangnya satu hari sekali wajib berkumpul sebelum tidur.
Pukul 9 ke, kumpul sekejap, 5 minit pun jadi. Nak buat apa 5 minit ni? Kumpul satu keluarga, duduk anak, cucu, siapa ada sebuah keluarga, buat peraturan ni setiap malam. Sebelum tidur berkumpul sekejap, 5 minit saja. Pertama, baca 3 kul berjemaah. Sayyidatina Aisyah cerita, Rasulullah tidak akan tidur melainkan buat 3 perkara ni. Pertama, Rasulullah akan merampatkan kedua tangan. Rapat 2 tangan iaitu dalam keadaan macam berdoa. Kemudian Nabi baca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan menyapu kepada seluruh tubuh. Kemudian Nabi akan baca surah apa? Surah Al-Mulk. Kemudian baca seterusnya ayat kursi. Subhanallah. Dapat buat 3 ni pun Masya Allah. Memang di sana ada lagi amalan-amalan lain, iaitu baca surah Sajadah dan zikir-zikir lain.